Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Terima kasih kepada sidang musyahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bersama-sama kita dalam rancangan Fikrah Marsah. Dan pada pagi ini insya-Allah kita akan sambung lagi bicara kita berkaitan dengan al-qawaidul fiqhiyah. Yang mana pada sebelum ini kita telah membicarakan perihal definisi yang dinamakan sebagai al-qawaidul fiqhiyah, dan begitu juga kita telah ceritakan sekelumit daripada akan keistimewaan ilmu al-qawaidul fiqhiyah itu. Jadi pada pagi ini insya-Allah kita akan sambung lagi, dan saya kira elok juga untuk kita buat sedikit revisi ataupun kita buat sedikit ulang kaji berkaitan dengan apa yang dinamakan sebagai keistimewaan kepada al-qawaid al-fiqhiyah. Baik, yang pertama sekali kalau kita lihat yang namanya al-qawaidul fiqhiyah itu, ia adalah merupakan suatu gugusan ataupun suatu kumpulan kepada kalimah-kalimah, yakni perkataan-perkataan yang pendek tetapi mempunyai makna yang cukup besar dan luas. Sebagai contoh, kalau kita lihat ada satu kaedah yang dinamakan, dia mengandungi dua perkataan sahaja, iaitu al-umuru bimaqasidiha. Setiap suatu perkara itu akan dinilai berdasarkan kepada niatnya. Jadi kalau kita rujuk pada kaedah ini, dia mengandungi dua perkataan sahaja, iaitu al-umuru bimaqasidiha. Setiap satu perkara itu dinilaikan berdasarkan kepada niatnya. Namun tahukah para musyahidin sekalian, sidang penonton sekalian, bahawa kaedah ini sebenarnya merangkumi cukup banyak kepada bidang-bidang ilmu. Bahkan kalau kita lihat, yang namanya niat itu adalah merupakan suatu perkara yang batin, manakala amalan yang kita lakukan itu adalah merupakan suatu perkara yang zahir. Jadi kalau kita lihat di sini, maknanya niat itu sendiri sudah mewakili lebih kurang 1/2 ataupun separuh daripada seluruh amal perbuatan dan juga amal kebajikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ia adalah merupakan satu perkara yang walaupun pendek tetapi dia adalah ringkas dan juga padat dengan makna-maknanya. Baik, itu yang pertama. Dan kalau kita lihat juga ada kaedah yang lain juga mengandungi dua perkataan sahaja. Sebagai contoh, al-'adatu muhakkamah. Al-'adatu muhakkamah. Adat itu boleh dijadikan sebagai sumber kepada suatu hukum. Ataupun secara mudahnya, adat kebiasaan itu kadang-kadangnya ia dijadikan sumber untuk suatu hukum yang baharu. Jadi kalau kita lihat dalam hal ini, walaupun ianya mengandungi dua perkataan sahaja, tetapi kita lihat bagaimana di sebahagian keadaan ianya akan merangkumi akan pelbagai permasalahan yang berlaku di sekeliling kita, yang barangkali tak mudah untuk kita dapat mengira akan jumlahnya. Itu capaian dia. Baik, itu yang pertama. Kemudian antara keistimewaan al-qawaidul fiqhiyah itu ialah apa dia? Annaha kathiratun jiddan ghairu mahsurah. Bahawa ianya cukup banyak, cukup banyak. Dan insya-Allah pada masa akan datang kita akan ceritakan bagaimana yang namanya kaedah fiqh itu ada kita panggil sebagai kumpulan-kumpulan dia. Ada kumpulan yang paling besar mengandungi 5 kaedah katakan. Kemudian di bawahnya itu juga terkandung di bawahnya apa? Kaedah-kaedah yang lebih kecil, dan rangkumannya juga semakin lebih banyak dan sebagainya. Jadi itu yang pertama yang dikatakan sebagai bahawa kaedah fiqh itu kathiratun jiddan. Ianya cukup banyak, ghairu mahsurah, ianya tidak terhad ataupun ianya tidak boleh dibilang, tidak boleh dikira. Bahkan kalau kita lihat ianya banyak ada dekat mana ataupun terletaknya di mana, kita akan dapat lihat ianya digunakan dalam banyak kitab-kitab fiqh dalam pelbagai mazhab. Ataupun kita panggil bahawa kaedah fiqh itu merentasi akan mazhab-mazhab yang muktabar seperti mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hambali. Baik, itu adalah keistimewaan yang kedua kepada al-qawaidul fiqhiyah. Manakala keistimewaan yang ketiga, anna kullan minha dhabitun yadbat furu'al ahkamil amaliyah. Bahawa kaedah fiqh itu keistimewaannya apa dia? Dia ibarat seperti suatu pengikat yang mengikat akan apa? Cabang-cabang hukum hakam dalam pelbagai bidang. Barangkali kita boleh buat satu contoh perbandingan yang mudah, ibarat
sebatang lidi, ya. Kemudian setiap lidi itu dikumpulkan, ya, kemudian diikat menjadi penyapu. Jadi kita boleh ibaratkan bahawa yang namanya al-qawaidul fiqhiyah itu ibarat pengikat kepada lidi-lidi tadi supaya dia menjadi penyapu. Dan bagaimana kita dapat lihat, kalaulah sebatang lidi sahaja manfaatnya sangat kecil, ya. Mungkin ada orang buat cuci gigi ke kan, dan sebagainya. Tapi kita bayangkan apabila ianya sudah diikat, dihimpunkan akan lidi-lidi itu, disatukan menjadi penyapu, maka kita dapat lihat bagaimana manfaat yang akan kita dapat dengan sebatang penyapu tadi. Itulah yang dikatakan sebagai al-qawaidul fiqhiyah. Dia berfungsi untuk apa? Untuk mengikat, ya, akan hukum-hukum fiqh, dijadikan satu formula untuk memudahkan kita menyelesaikan sesuatu permasalahan. Baik, itu adalah sebahagian daripada keistimewaan yang dinamakan sebagai al-qawaidul fiqhiyah. Kemudian kita pergi pula kepada apakah faedah yang kita perolehi apabila kita mempelajari akan al-qawaidul fiqhiyah. Antaranya yang disebutkan oleh para ulama, annaha tujmi'ul furu'al fiqhiyah wa tusahhilu hifdhaha wa dhabtaha. Bahawa kaedah fiqh itu, ya, kita tahu dia menghimpunkan akan cabang-cabang fiqh dan pastinya dia akan memudahkan untuk kita menghafaznya, ya. Menghafaz dan juga mengikatnya sebagaimana kita sebutkan tadi. Sebab apa? Sebab kita sudah ada satu formula yang menyebabkan bila kita sudah ada formula itu, maka mudahlah untuk kita menyelesaikan pelbagai permasalahan fiqh. Itu yang pertama, ya, antara faedahnya. Kemudian faedah yang kedua, ya, mempelajari kaedah fiqh itu tukawwin 'indal bahithi malakatan fiqhiyatan qawiyah. Barang siapa yang mempelajari ilmu qawaid fiqhiyah, bahkan dia menguasainya, maka akan membentuk bagi seorang penyelidik, seseorang pengkaji, malakah fiqhiyah qawiyah. Apa yang dia dapat, dia akan mempunyai satu malakah, satu kemampuan, ya, kemampuan fiqh yang kuat. Maknanya dia mempunyai kemahiran yang hebat. Yang apa? Yang akan membantunya untuk menyelesaikan pelbagai masalah. Maknanya ibaratnya bila mereka yang menguasai akan ilmu qawaid fiqhiyah ini, ikut sahajalah mazhab mana pun, insya-Allah, ya. Maknanya maksud di sini, apa saja permasalahan yang dikemukakan dalam sesuatu mazhab dan sebagainya mampu untuk diselesaikan kerana sudah ada formula yang mengikat akan permasalahan ini yang memudahkannya. Baik. Kemudian apakah faedah yang ketiga mempelajari ilmu qawaid fiqhiyah ini? Yaitu yu'inul qudata wal muftina wal hukama 'inda al-bahthi 'an hululin lil masail al-ma'rudati wan nawazil at-tari'ah bi aisar wa aqrab tariqin. Mempelajari ilmu qawaid fiqhiyah ini dan menguasainya akan membantu para qadhi, membantu para mufti, membantu para hakim dan sebagainya ketika mereka ini hendak menyelesaikan sesuatu permasalahan, kan? Maknanya mereka akan rujuk kepada qawaid fiqhiyah. Tak kiralah permasalahan itu permasalahan yang baharu ataupun permasalahan yang sudah sedia ada dan sebagainya, maka mereka akan dapat selesaikan masalah itu dengan secepat mungkin disebabkan dengan kaedah-kaedah dan formula yang telah pun mereka kuasai tadi. Masya Allah, hebat, ya, akan ilmu ini. Kemudian yang keempat, tusa'idu ala fahmi manahijil fatwa wa haqa'iqil fiqh. Dengan mempelajari ilmu qawaid fiqhiyah ini, dia akan membantu kita apa? Untuk memahami akan cara-cara ataupun metodologi fatwa dan juga hakikat-hakikat fiqh. Ya, dan kalau kita lihat pada hari ini, di luar sana barangkali apabila timbulnya suatu isu, ya, ataupun suatu keadaan, kita dapat lihat beribu-ribu mufti akan mengeluarkan fatwa. Sama ada mufti itu, ya, kalau kita lihat kebanyakannya memang mufti yang kita panggil apa? Netizen ni, kan. Mereka dengan mudah saja untuk mengeluarkan suatu hukum dan sebagainya. Jadi adakah semudah itu, ya? Jadi sebenarnya tidak semudah itu, kerana untuk mengeluarkan satu fatwa itu ada ilmu-ilmu asas dan juga ada ilmu-ilmu yang perlu menjadi tools dan juga sebagai alat untuk mengeluarkan suatu fatwa. Maka salah satu daripada ilmu yang perlu dikuasai adalah ilmu al-qawaid al-fiqhiyah supaya memudahkan, ya, akan seorang mufti
dan juga jawatan kuasa fatwa dan sebagainya untuk mengeluarkan suatu fatwa demi kebaikan dan kemaslahatan umat Islam seluruhnya. Jadi bukan mudah ya untuk mengeluarkan suatu hukum, namun dengan mempelajari ilmu qawaid fiqhiyah sedikit sebanyak dia akan membantu ya untuk menyelesaikan suatu hukum itu dengan lebih cepat lagi insya-Allah. Dan akhir sekali kalau kita lihat antara faedah kenapakah kita perlu untuk mempelajari ilmu qawaid fiqh ini, ia akan apa? Akan memudahkan tusahhil li ghairil mutakhassisina al-ittila'a 'ala al-fiqh bi tariqatin aisar wa anfa'. Akan memudahkan bagi golongan yang walaupun dia bukan takhassus, dia bukan bidang pakar dalam fiqh, tetapi sekurang-kurangnya bila seorang itu memahami dan mempelajari akan al-qawaidul fiqhiyah, sedikit sebanyak akan dapat membantunya. Maknanya untuk menyelesaikan suatu masalah, paling kurang pun untuk diri dia sendiri. Dan maknanya kalau kita lihat dalam hal ini, apabila orang yang mempelajari ilmu qawaid fiqhiyah ini, bila melihat akan fatwa-fatwa yang dikeluarkan, sama ada oleh pihak pemerintah, ya, daripada jabatan mufti dan sebagainya, maka disebabkan dia dah ada asas ilmu al-qawaidul fiqhiyah ini, maka dia akan melihat, oh fatwa ini dibuat sebegini kerana kaedah fiqh yang sedemikian. Jadi seorang itu akan dapat menimbang dengan lebih waras lagi akan apa yang berlaku, maka dia tidak akan mengatakan sesuatu dengan sesuka hati dia. Ya, maknanya sekiranya berlaku suatu isu yang barangkali kontroversi di sisi netizen ke di sisi orang awam dan sebagainya, tapi bila dia melihat bukan dengan kacamata semata-mata sebagai netizen, tapi dia juga adalah netizen yang berilmu, maka dia akan melihat sesuatu itu dengan lebih terfokus dan juga dia akan melihat suatu perkara itu dengan lebih dengan lebih berilmu dan lebih waras, supaya apa yang barangkali dia akan keluarkan suatu kenyataan ataupun komen dan sebagainya itu adalah berdasarkan kepada ilmunya, bukan berdasarkan kepada emosi semata-mata. Jadi kalau kita lihat, inilah antara kepentingan kenapa kita perlu untuk mempelajari ilmu al-qawaidul fiqhiyah. Dan kita lihat dari sudut praktiknya pada hari ini, ya, memang banyak sekali apa yang dikatakan berkaitan dengan pandemik dan sebagainya. Ya, banyak kaedah-kaedah fiqh yang digunakan di dalam kita menyelesaikan pelbagai masalah. Dan pada hari ini bila kita lihat, ianya kalaulah dipelajari dengan betul, pasti dia akan memberi manfaat yang cukup besar kepada sekalian umat Islam. Dan di sini juga untuk kita menyeru, ya, bahawa apabila seorang itu mempunyai ilmu berkaitan dengan qawaid fiqh ini, sedikit sebanyak sekurang-kurangnya apabila dia barangkali akan memberitahu kepada saudara maranya sendiri, ataupun barangkali kepada ahli keluarganya sendiri, ataupun barangkali mungkin dia akan mengajar di suatu tempat, institusi dan sebagainya, maka sudah tentulah apa yang akan dikatakan itu adalah berdasarkan kepada ilmunya. Jadi ini, ya, antara kepentingan-kepentingan yang boleh kita lihat daripada mempelajari ilmu al-qawaidul fiqhiyah, dan mudah-mudahan dengan ilmu ini, ya, dengan ilmu yang sangat penting ini akan dapat membuka lembaran yang baru, ya, kepada kita sebagai netizen dan sebagainya, supaya dapat mengeluarkan suatu kenyataan dan sebagainya itu adalah berdasarkan kepada ilmu pengetahuan dan juga kajian-kajian kita, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan segala apa yang kita kongsikan ini ada manfaatnya dan dapat kita kongsikan pula kepada mereka yang barangkali tidak dapat menyaksikan akan fikrah marsah ini. Sama-samalah kita sebarkan kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan berkati kita, berkati kehidupan kita, berkati ilmu kita, insya-Allah. Jadi itu sahaja untuk kali ini. Kita akan jumpa lagi pada sesi yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.